Pastikan segala maklumat dan butiran kisah sudah diisi dengan betul dan tepat. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima yang ini? Ya Allah, kau maha pengampun. Bayangan mentari, aku kehampaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Dalam pilihan aku kepasrahan, tanpa cerita pun kasih sayangmu, andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat ku hampiri gerbang surga. Oh Tuhan yang maha pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Semakin jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang maha pengasih, siapalah diriku di pandangan-Mu. Semakin coba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang maha sempurna, ujikan diriku di hadapan-Mu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, kau maha pengampun. Di bayangan mentari, aku kehampaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di galau dini hari, aku kepasrahan, tanpa
Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hambamu yang hilang ini? Ya Allah, kau maha penyambut. Mungkin bayangan menggaring aku keapaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Dalam dunia ini aku terpasrah tanpa jernih embun kasih sayangmu, andainya dihitung amalanku, pasti dapat ku hampiri gerbang surga. Oh Tuhan yang maha pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Yang pertama, diharapkan kepada semua peserta agar dapat kekal mengikuti majlis pada malam ini sehingga ke penghujung program. Yang kedua, jika terdapat sebarang pertanyaan atau persoalan, bolehlah diajukan di ruangan chat. Dan yang ketiga, diingatkan juga pada para peserta agar kekal ke penghujung program untuk pengesahan rekod kehadiran pada malam ini. Pastikan segala maklumat dan butiran peserta diisi dengan betul dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang diucapkan kepada para peserta yang sudi hadir pada malam ini. Baiklah, untuk itu majlis kita diteruskan lagi dengan alunan, yakni alunan Asmaul Husna. Majlis mempersilakan. الملك القدوس السلام
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biru warna. Hadirin sekalian, selamat datang ke program Confidence in Communication Skills, anjuran Esko Latihan dan Pendidikan di bawah Kelab Dewan Amal Islami Damai Universiti Utara Malaysia. Indah berbalam si awan petang, berarah di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati Saudara Sasabil binti Muhammad Rodi, penceramah Confidence in Communication Skills, Saudara Muhammad Izzat bin Muhammad Salihi, Presiden Kelab Damai Universiti Utara Malaysia, Saudari Siti Nur Badariah binti Muhammad Razi, pengarah program Confidence in Communication Skills, ahli jawatan kuasa pelaksana program. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, selamat datang sekali lagi saya ucapkan ke program Confidence in Communication Skills. Baiklah, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Zaim bin Abdul Afif. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program Confidence in Communication Skill yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jual kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Zaim bin Abdul Afif di atas bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman, program kita pada malam ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi sepanjang program kelab dijalankan. Oleh itu, program kita pada malam ini dibahagikan kepada 3 sesi, iaitu sesi yang pertama adalah mengenal pasti masalah komunikasi harian yang sering berlaku. Dan yang kedua adalah perkongsian tentang kepentingan komunikasi di dalam kehidupan seharian, terutamanya pada zaman kerjaya. Manakala sesi yang terakhir ataupun sesi yang ketiga adalah cara untuk mempraktikkan percakapan yang lebih profesional dan berkesan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis dimulakan dengan sesi yang pertama dan saya menjemput Saudari Sasabil untuk mengupas topik tentang masalah komunikasi harian yang sering berlaku. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar? Dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan untuk adik-adik junior kita. Kita sama-sama UUM. Tapi rasa macam cakap pasal confidence skill ni kan. Tengok Adi ni dia confident dalam bercakap. Rasa macam kita pula yang agak slow. Rasa macam dia yang lagi layak untuk bercakap. Salah jemput orang ni rasanya. Okay. Rasa macam sebab datanya Nat. Terima kasih Kak Nat lah sebab jemput kan. So plan dia adalah kita nak communication, sembang antara satu sama lain. Confidence sangat kata-kata ni. Still kata-kata pun hebat juga. Okay. Sebelum tu kan, nak tanya dulu, nak tengok dah berapa ramai sebenarnya yang ada masalah komunikasi. Dia rasa dia tak confident pun nak bercakap. Siapa?
Nak tengok ramai tak? Saya. Nak pun. Oh, ramai juga. Mostly adalah perempuan lah. Okay. Macam mana? Okay. First kali, kata siapa yang akan share slide? Kita buat formal campur informal lah. Kita sembang-sembang santai-santai saja. Slide siapa share? Slide ni simple je sebab kita nak komunikasi kan. Bukannya nak membaca sangat. Okay. Kita skip sekali. Okay. Kita first kita nak tahu pengenalan lah. Secara umum lah. Apa itu komunikasi kan. So kita kena tahu dari definisi, jenis dia, halangan dia. So macam mana kita nak confident dalam bercakap. Okay. So ni kita antara dua hala tau. So nak tanya, apa yang korang sendiri faham tentang komunikasi? Cakap je apa-apa yang korang tahu. Komunikasi ni apa sebenarnya? Komunikasi ni percakapan. Lagi? Kalau tak confident untuk buka mic, kita boleh type. Kita kena confident. Buat benda confident. Interaksi kita dengan orang lain. Lagi? Kita tunggu dapat dalam 5 lah. Ramai ni ada 29 orang. Baru 3 orang jawab. Apa itu bagi diri sendiri? Apa istilahnya komunikasi tu apa sebenarnya? Bila dengar komunikasi tu. Dah, habis dah. Hak tu je. Okey. Kita skip ke seterusnya. Slide. Berbual. Okey. So, komunikasi ni dalam maksud yang umum sangat, dia berhubung. Berhubung nak bagi maklumat. Daripada macam-macam cara. So, simple dia macam tu lah. Betul lah, kita nak kena bercakap, kita nak kena sembang, kita semua tu komunikasi. So, komunikasi ni dia ada bukan komunikasi yang sekadar depan-depan. Komunikasi dalam sosial media. Senangnya macam kita sekarang lah. Ni pun antara komunikasi yang kita boleh buat melalui Zoom. Okey, lepas tu apa yang korang tahu tentang istilahnya jenis-jenis komunikasi yang ada? Semua ni student-student UUM ni hebat-hebat ni. Kalau komunikasi saya tahu ada verbal, non-verbal. Lagi apa listening dengan body language. Macam tu. Betul. Banyak sebenarnya. Ikut komunikasi ni, okay, kita pergi ke next slide. Dia umumnya, next slide. Okay. Komunikasi ni umumnya dia ada dua. Yang umum sangat-sangatlah, kita tak payah nak masuk ke dalam cerita dia. Komunikasi interpersonal. Ni komunikasi yang kita dengan orang. Memang kita jumpa. Tak kira lah kita istilahnya melalui sosial media ke apakah, tapi manusia dengan manusia lah. Istilahnya. And next yang seterusnya. Ini intrapersonal. Maksudnya benda yang kita fikir. Benda yang kita fikir dalam kepala kita pun sebenarnya benda tu komunikasi. Tapi komunikasi antara diri kita. Sebab tak ada orang lain boleh dengar benda tu. Kita je yang boleh dengar, kita je boleh fikir. Hak tu saja. Tak ada campur dengan orang lain. Okay. So, apa yang korang rasa benda-benda yang menghalang dalam komunikasi? Korang sendiri rasa apa? Guys, kita tengah berkomunikasi. Tolong komunikasi. Kita nak buat skill sekarang ni. Masalah yang korang sendiri hadapi atau pernah tengok orang hadapi yang ada dalam komunikasi. Kat sini tak ada jawapan yang betul dan salah. Miscommunication. Tu kata seorang aja. Moderator kita yang bercakap, moderator kita yang jawab. Macam mana tu? Orang lain macam mana?
Malu. Tak apa, jangan malu. Kita kena confident. Nama pun confident. Nervous, yes. Benda tu betul. Nervous pun antara salah satu dia. Okay, kita pergi ke next slide. Okay, so ini antara yang umum jugalah tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam komunikasi. First memanglah perbezaan budaya, ekonomi, latar belakang. So, mostly bila kita nak bercakap tu, yang jadi problem dia, kita tak tahu tau orang yang kita bercakap dengan kita tu, depan kita tu, orang tu macam mana. Paling kurang pun latar belakang dia. Budaya tu, okey lah, Muslim Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina. Payahlah kita nak jumpa yang bercampur. Ada bercampur, tapi still ada juga cabaran dia dalam tu. So, salah satu poin yang utama orang yang selalu sangat problem sebab kita tak kenal. Kita tak tahu siapa orang yang kita nak bercakap dengan dia tu, latar belakang dia macam mana. So, bila kita tak tahu, kita tak kenal dengan orang tu, dia akan jadi problem. Sebab dia akan jadi perbalahan. Lain kalau kita tahu, dia ni macam ni. Okey, kita macam okey. Tak ada problem sangat bila kita nak komunikasi. Okey, kedua, sikap. Sikap orang ni, dia macam-macam lah. Ada orang tu dia mempertahankan dia punya ego lah, senang kata kan. Komunikasi ni dia rasa diri dia saja betul, and dia tak mau dengar orang lain. Orang lain tu istilahnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lagi-lagi hak jenis tengok standard. Oh, aku ni master, mana boleh dengar orang degree. Orang degree tak boleh dengar budak diploma. Itu problem. Sebab kat situ ada ego. Dia tak boleh tahu buat benda tu. Dalam komunikasi ni, kita tak boleh macam nak pandang latar belakang. Nabi kita sendiri cakap, kita dengar apa yang dia sampaikan. Bukan siapa orang tu. Walaupun orang tu sendiri memang istilahnya dipandang hina oleh masyarakat, tapi kadang-kadang orang yang macam tu, kata-kata dia orang tu lagi menyentuh hati. Tapi ramai orang ego, belaga, rasa aku lagi suci daripada dia, aku lagi cantik, aku lagi cerdik, aku ada sijil. Itu problem orang zaman sekarang. Okay, so yang ketiga, kurang motivasi. So, bila kita nak bercakap ni, kita kena ada motivasi. Serius kena ada motivasi. Benda yang motivasi yang paling penting adalah kita paksa diri. Simple dia macam tu. Sebab komunikasi ni dia tak akan datang tiba-tiba. Tiba-tiba hari ni rasa nak bercakap, esok nak bisu. No. Dia tak akan datang macam tu. Kita sendiri kena motivasikan diri kita. Hari ni aku kena bercakap. Hari ni aku kena berani. Memang akan gagap. Memang akan gagap kalau first time. Jenis pula tak penuh ni bercakap depan ramai orang. Kita student-student ni, tak tahulah sistem UUM macam mana kan. Korang kena ada present kat depan. Korang kena present kat depan kan. And minimum lah, satu kelas berapa orang? Ramainya 50 orang. Oh, Akbar. Lagi ramai dari dalam Zoom ni. Okay. So, bayangkan ada 50 orang yang nak dengar. 10 orang. Ramai ke? Oh, ramai tau. Sebenarnya ramai tau 50 orang. Kalau kita zaman degree, kita nak berani nak bercakap. Cerita dia. Kalau zaman diploma, depan 10 orang pun boleh ketak cerita dia. Cerita dia. Dia bukan mudah sebenarnya nak cakap ni. Kalau tak ada motivasi, tak ada nak paksa diri. Istilah dia memang kena paksa diri lah. Kena bercakap cerita dia. So, yang ke 1, 2, 3, 4. Kemahiran mendengar. Selain kita bercakap, kita kena dengar. Jangan duk belagak kita je yang bercakap. Cakap. Orang tu cakap lain, kita cakap lain. Orang tu cakap lain, kita cakap lain. Kita duk rasa kita je betul, tak mau dengar orang lain. Tu memang sangat problem. Memang komunikasi tu memang takkan boleh pi. Sebab yalah, kita je nak bercakap, orang lain tak mau dengar langsung orang tu bercakap apa. Okay, so kualiti komunikasi. Kualiti ni lebih kurang macam kita lah sekarang ni yang kita menggunakan internet, Zoom. Katalah tengah cakap-cakap ni sangkut. So, confirm lah info tu takkan sampai. So, itu antara halangan-halangan dia. So, macam tu lah alat-alat. And satu lagi, oversharing. Orang tak mau dengar sangat tau tak? Bila kita bercakap,
bercakap. Non stop. Orang tak mau dengar sangat pun. Orang macam, dia ni tengah merapu apa. Dia ni nak sampaikan apa. Orang tak mau dengar. Sebab tu. So, ini antara halangan dia. So, kau nak tanya korang, apa yang korang rasa yang akan membantu diri untuk menambah keyakinan dalam komunikasi? Sila jawab. Sila communicate. Sila bercakap. Kah? Ada 31 orang. Saya lah tolong bercakap. Ha. Diorang saya rasa masalah cara nak tambah tu saya rasa tingkatkan ilmu kot. Macam tu. Macam mana nak macam ni kan kita kan tengah tingkatkan ilmu, masih nak cari confidence kan. Itulah antara cara tu. Tingkatkan ilmu. Okey. Tapi ke next slide. Okey. Nak bagi ada keyakinan ni, macam first cakap tadi lah, memang first kita kena paksa diri. Okey, ni antara poin-poin yang sangatlah umum. Dan kita nak tunjuk slide ni, dia sangat umum sangat tau cerita dia. Okey, menjadi pendengar yang baik, cakap tu kena straight to the point, kenali orang tu, tidak monoton. Tahu kan monoton, cakap satu nada, tak ada apa pun, orang dengar pun bosan je. Tu orang tak suka dengar. Okay, so bila bercakap tu ada gaya bahasa. And then bila kita bercakap tu, kita kena check balik tau apa benda yang kita bercakap. Jangan duk cakap ikut dan je. Betul orang kata, apakah hang cakap macam ni ke tadi? Dia kata, tak ada ah. Padahal orang semua pakai dengar. Okay, so kita dalam komunikasi ni kita kena ambil catat, ambil poin-poin yang penting. Bercakap dengan jujur, dengan hormat, tidak bercakap dengan emosi. Ada orang jenis bercakap dengan emosi lah. Lepas tu tidak mengguna pengantar. Maksud guna pengantar ni dia macam kita pergi kat seorang tu pergi jadi macam tu, dia jadi macam orang istilahnya kata radio buruk lah cerita dia. Jangan buat benda tu, sebab kalau kita cakap dekat satu fulan ni nak sampaikan dekat fulan satu lagi, dia tak akan sama dah. Hak tu confirm. Hak tu selalu yang akan jadi problem. Kita sendiri kena confident dalam bercakap. So, okay. Ni antara slide-slide je yang ada secara umum lah. Macam mana sebenarnya kita nak latih tau. Macam jujur cakap, Kak San ni dulu, ni nak cerita pengalaman diri sendiri lah kan. Kak San ni dulu istilahnya orang kata bisu. Tak bercakap. Tak reti nak bercakap depan orang. Tak bercakap, tak berani, memang sejak kecil lagi. Okey, yang mana tahu sebenarnya Kak San orang Kacukan. Mak orang Arab, ayah orang Melayu. So, dalam rumah kami biasa cakap Arab sahaja. Bila keluar, baru pergi sekolah, kita cakap bahasa Melayu. So, tak ada. Cakap Melayu tu macam nampak skema tau tak? Macam saya nak pergi ke tandas. Bukan cikgu nak pergi tandas. No! Kak saya tak cakap macam tu tau dulu. Sampai kan orang bila dengar cakap tu, orang kata alien, robot. Lepas tu kita macam kuih lama, memang tak confident lah nak bercakap. Orang duk kata kat kita apa semua. Lepas tu, tapi macam kawan-kawan lah. Start dengan kita dengan orang sekeliling kita. First family tau. Family yang akan bantu kita bercakap. Kalau lah ditakdirkan lah kan, family tu mak ayah tu jenis tak mau dengar pun anak dia bercakap. Ada orang memang macam tu. Anak dia bercakap, mak pak dia diam lah, tak mau dengar. Hang ni mengarut dah apa semua. Ada jenis parent yang macam tu. Tapi ada juga parent yang bila anak dia bercakap, dia dengar. Walaupun dia tahu anak dia tu cakap salah, dia still akan dengar. Itu salah satu first point yang akan bantu kita bercakap. Dengan adik-beradik kita, abang, kakak kita, adik-adik. Kadang tu, adik-adik yang kecil tu pun, yang annoying tu pun, kita boleh bercakap dengan dia orang. Dia orang akan bantu kita. Kita boleh hadap dengan orang yang annoying. Faham tak? Dia tak ada tau, orang yang paling jauh annoying adalah adik-beradik sendiri. Hakikat dia macam tu. Yang nak cari pasal dengan kita, yang berani buat macam-macam. Adik-beradik kita lah. Bila kita berani hadap dengan dia orang, berani bercakap dengan dia orang, insyaAllah kita berani kat luar. So, orang yang kedua penting dalam hidup kita, kawan. Kawan yang akan bantu. Serius akan bantu. Waktu Kak Sah sekolah rendah, Kak Sah tak ada kawan. Semua tak mahu kawan. Sebab kata apa? Alien, robot. Macam orang bodoh kan bercakap kan. Cakap macam robot je, cakap macam nak bahasa buku je. Tapi time tu karangan semua cemerlang lah. Sebab bahasa baku semua. Time tu bangga lah sikit kan. Masuk kelas A je straight.
Tapi still orang tak mau kawan. Sebab dia orang nampak kita macam pelik. Cerita dia. Masuk sekolah menengah, orang rasa macam keturunan Arab. Menarik. Dia orang rasa macam tu. So orang mai dekat dengan kita. Yang kita ni dah lah tak confident. Orang nak main kawan dengan kita apa semua-semua kan. Tak apa. Lepas tu still bercuba cakap. And satu lagi, kita jangan malu nak mengaku diri kita bodoh. Ayat tu benda paling simple and terang. Kenapa kata ayat tak malu untuk mengaku diri kita bodoh? Sebab kalau kita belagak pandai, kita duk belagak macam contohlah kan. Banyak benda bahasa-bahasa Melayu yang sampai ke hari ni, Kak Sal banyak benda tak faham. Okey, sampai dah kahwin pun kadang suami cakap apa pun, Kak Sal kena tanya balik, awak cakap apa tadi ya? Tak faham. Kadang mak mertua cakap apa? Macam, mak cakap apa tadi? Tak faham. Macam tu. Walaupun sekarang dah umur 27, still ada lagi bahasa Melayu yang tak faham. So, jangan malu nak mengaku diri kita ni tak tahu. Sebab kalau kita belagak tahu, oh ya ke? Suami nak sampaikan kat kita tu, point tu takkan sampai. Cerita dia. Benda paling penting sekarang ni, dah kahwin. Dah ada suami. Nak komunikasi dengan dia macam mana? Dengan tak faham sepatah apa dia cakap. Kita duduk dengan belagaknya. Nak tunjuk solehah lah cerita dia. Kan semua benda. Tapi sebenarnya tak faham sepatah pun. No, jangan buat macam tu. Sebab dia akan jadi problem. Komunikasi ni dalam semua benda. Kalau slow, habis cerita dia. So, bila kita tak tahu, cakap. Tak tahu. Memang tak tahu. Tak faham. Cakap kita tak faham. Buat benda sampai benda tu kita betul-betul faham. And point tu sampai kat kita. Jangan duduk fikir nak bagi cakap, bagi habis je. Malah nak dengar bagi habis lah cepat-cepat. Dia fikir macam tu. Fikir benda apa dia nak sampai. Sebab ilmu dalam buku, ilmu dalam internet, ilmu dari orang, sebenarnya paling berharga ilmu dari orang. Sebab dalam buku, dia bertahun-tahun dicetak setelah sekian lama. Benda tu tak pernah diubah. And internet, of course lah. Siapa-siapa je boleh bubuh ilmu dalam tu. Tapi ilmu dari orang, dia takkan sama. Hari ni kita jumpa dengan orang A boleh cerita macam-macam. Tapi orang B, waktu yang sama, dia cerita benda lain. Kita macam dapat 2 point kat situ. So ambil ilmu dari orang. Sebab kadang orang tu dia macam Kak Sal cakap tadi dia rasa diri dia betul, dia rasa diri dia ego, dia tak mau dengar orang lain cakap apa. Lepas tu lagi-lagi lah yang jenis pangkat ni duk tengok tu, tolonglah buang panggil tu. Kita student, kita ni semua sama. Kita semua cari ilmu. Tak kira lah SPM ke, diploma ke, degree, kita semua sama. Semua cari ilmu. Cerita dia. Okey, bila dah kita duduk dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan akan bantu kita. Kena pula kawan-kawan yang macam contoh UUM ni utara kan. Kak Sal ni duk cakap utara dari tadi, tak tahu lah orang pakat faham ke tak cerita dia baru sedap. Lepas tu student-student mostly datang dari merata. And kadang tu datang dari luar Malaysia sekalipun. So benda-benda macam tu kita bantu dia bantu kita. Cerita dia macam tu. So Kak Sal, kawan-kawan Kak Sal ni, dia orang susah. Orang susah, serius susah tu sampai nak makan nasi tak ada. Cerita dia. Lepas tu, dia orang tak berlagak. Bukan Kak Sal nak kata. Kak Sal ada 2 jenis kawan. Ada kawan-kawan yang jenis memang kaya raya, yang anak datuk, anak Tan Sri apa semua. Dan ada kawan yang susah ni yang nak makan nasi untuk esok tu tak confirm lagi ada. Kak Sal lagi suka kawan dengan orang yang susah ni. Sebab banyak benda sangat-sangat Kak Sal belajar dari dia orang. Sebab tapi ada orang macam nampak orang susah, nampak orang lekeh. Bye-bye lah, tak mahu aku, tak layak jadi kawan aku. Tolong jangan fikir macam tu. Sebab orang yang kaya ni, bila Kak Sal masuk dengan golongan-golongan ni, komunikasi dia orang banyaknya tentang duit. Dia orang tak fikir tau masa depan dia orang macam mana. Dia orang tak fikir study dia orang tu kena fall flat. Dia orang tak fikir tu. Sebab apa? Mak ayah dah sediakan semua benda. Dia orang nak fikir apa? Cuba kita duduk dengan orang yang susah. Orang yang tahu rasa susah, yang nak esok hari tu nak cari kesenangan tu macam mana. Kita sembang dengan dia orang. Dia orang punya idea banyak sebenarnya. Tapi just dia orang tak diberi peluang. Tak ada kemampuan cerita dia. So idea dia orang, kita boleh tolong dia orang. Kita macam tu. Komunikasi ni bukan sekadar untuk kita sembang-sembang bodoh-bodoh. Dengar-dengar, no. Dengan komunikasi ni kita boleh bantu dengan ramai orang. So dari kawan-kawan lah yang bantu Kak Sal untuk confident bercakap. Walaupun Kak Sal dah bercakap salah lagi time tu. So, habis sekolah, Kak Sal start pakai produk tingkatan 2. Okey, pakai produk tingkatan 2, zaman tu bukan mudah.
bukan mudah, dikecam apa semua. Kita buat benda elok, serta dia pakai purdah buat benda elok. Tapi orang nampak benda tu tak elok, serta dia. So itu dah jadi problem lagi sekali. Oh, kita dah confident lah nak masuk sekolah menengah. Kawan-kawan dah start berkawan dengan kita apa semua. Mai masuk sekolah MIT tingkatan 2. Cikgu pula hina kita. Jangan kata arat jahiliah, kamu ni syiah, kamu ni sesat. Semua ada semua time tu. Kita ni ya Allah time kat sekolah tu kan, teriak je lah. Balik rumah cakap kat mama tak mau pakai purdah, tak mau pakai purdah. Orang duk kata, zaman sekarang dah jadi trend pakai purdah dah, cerita dia. So, orang biasa sangat. Tapi zaman Kak Sat tu boleh katakan susah sangat-sangat. Memang bayangkan orang yang kita pandang hormat. Cikgu yang nak sampaikan ilmu, tapi dia orang yang kata kat kita sendiri. Pengetua sendiri kata macam tu. Waktu tu kan, ya Allah, dia punya confidence tu makin down. Makin down and makin down. Tapi sebabkan ada kawan-kawan yang push. Sampailah Kak Sat masuk tingkatan 4. Kak Sat ditakdirkan kawan-kawan khianat. Kawan-kawan yang dari form 1 tu, yang percaya tu kan, dia orang khianat Kak Sat. Waktu form 4, jadilah kejadian yang menyebabkan Kak Sat dah berhenti kawan dengan orang. Memang trauma sangat-sangat. Bayangkan 4 tahun kita kawan. Tidur sekali, makan sekali. Kak Sat selalu bawa balik-balik kawan-kawan sebab macam yang Kak Sat kata, dia orang ni orang susah. Kak Sat ni adalah dia kata dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, mampu bantu dia orang. Bagilah dia orang tumpang kat rumah. Tapi tak sangka disalahgunakan sampai dikhianati. So apa jadi waktu tingkatan 5 nak ambil SPM lagi down. Down sangat-sangat, tak bercakap dengan orang ni. Duduk dalam kelas jadi bodoh, jadi sombong apa semua kan. Kita fikir waktu tu fikir diri sendiri je. Ni benda yang buruk lah yang telah berlaku kan waktu tu kan. Pengalaman Kak Sat sendiri. Nak fikir diri sendiri je, dah tak mau fikir dengan orang lain. Tapi waktu tu Kak Sat dah keluar dari sekolah yang lama, masuk sekolah yang baru. Waktu tu lah dia orang pun, orang-orang tu macam, orang pakai purdah, keturunan Arab. Dia orang mai balik kat kita. Kita dah tak mau tau waktu tu sebab kita dah trauma cerita dia. Tapi itulah kata kawan-kawan ni, ni kawan baru lah cerita dia. Kawan-kawan dia orang yang baru ni, dia orang tak pernah give up untuk nak berkenalan. Dia orang tak pernah give up untuk bertanya. Kira komunikasi dengan dia orang always mai tanya. Makan lagi, nak pergi mana, nak apa-apa, semua dia orang tanya. Semua macam tu. So dari situlah, terciptalah balik persahabatan yang baru. 935. Sesi kedua ke apa? Sesi mana? 935 tak? Okay. 935, okay. So, okay. Lagi 5 minit lah sesi pertama ni. Okay. Lepas tu, apa nama? So, itulah kira masalah-masalah yang berlaku lah. Kiranya macam diri sendiri yang paksa diri sendiri untuk ubah. Diri sendiri yang cuba untuk berkawan dengan orang, bercakap dengan orang. Okay. Sesi kedua tadi apa dia? Kepentingan komunikasi kan? Ya betul. Okay. Dia memang kena buat short-short macam tu Kita nak highlightkan beberapa benda yang penting gitu. Okay. Lagi 5 minit. Jadi bela tau nak cakap apa lagi 5 minit tiba-tiba. Tiba-tiba dapat Stopkan ke sesi pertama ni? Kita stopkan saat kita sambungkan sesi kedua. Kita dah merapu. Alright. Okay, baik. Terima kasih Kak Sasabil. Saya sebenarnya saya sendiri sebagai peserta kan, saya sangat banyaklah dapat input daripada Kak Sasabil. Jadi kita bagi Kak Sasabil ni rehat jap, minum air jap. Sementara tu saya bagilah kesimpulan singkat untuk sesi yang pertama. Saya suka dengan kata-kata Kak Sasabil yang dia kata antara halangan berkomunikasi ni adalah kurangnya motivasi. Jadi benda ni pun adalah benda yang betul lah. Kadang-kadang motivasi ni kita bukannya, maafkan saya, percakapan ni bukannya kena tunggu. Tapi benda tu dah datang sendiri. Jadi macam mana nak ada motivasi tu, kena cuba dan teruskan. Sebab benda tu akan nanti. Saya teringat dengan satu quote ni, dia kata, don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Macam itulah. Ni daripada internet sebenarnya. Tapi orang kata kena lah dengan kita punya tajuk malam ni kan. Pada masa yang sama, saya sendiri sukalah dengan cara Kak Sasabil. Dia cerita tentang pengalaman dia daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Dan halangan dia orang kata
sedikit sebanyak tu relate dengan diri kita kan. Lepas tu saya sebenarnya saya lagi sebab saya 9.35 yang start lagi 3 minit lagi. Tak apa, saya cuba simpulkan lagi. Betul lah. Lagi satu, saya suka dengan kata-kata Kak Salsabil ni. Dia kata kita ni banyak belajar daripada manusia daripada belajar daripada internet. Manusia ni bagaikan Google Chrome yang bergerak. Yang senang je kita cari. Walaupun benda tu tak cepat untuk kita dapat ataupun tak cepat. Tapi benda tu relate. Sedikit sebanyak relate dengan kehidupan kita. Jadi saya rasa itu je untuk sesi yang pertama. Dan saya nak bagi balik dekat Kak Salsabil kita untuk sesi yang kedua. Saya harap Kak Salsabil dah cukup lah rehatnya walaupun tak lama. Jadi sesi yang kedua ni adalah menceritakan tentang kepentingan komunikasi di dalam kehidupan seharian, terutamanya pada zaman kerjaya. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okey, kita sambung balik. Slide tu tak ada apa dah ikut kan. Sebab rasanya saya skip try. Slide. Saya tak ada apa dah sebab tinggal tanya and thank you lah macam tu lah. Slide kita tak payah dah lah kan. Lebih cerita pada pengalaman kan. Okey. Kepentingan komunikasi kan. Okey. Macam yang Kak saya cerita tadi, sekolah rendah, sekolah menengah, memang macam tu lah cerita dia kan. So, yang memberanikan Kak Sal untuk bercakap sekarang ni depan 32 orang ni sebenarnya zaman degree. Sebelum nak pergi degree tu, Kak Sal diuji, mama kena stroke. Waktu tu umur 18, tengah baru nak ambil stam. Tapi diuji macam tu. So, Kak Sal istilahnya gadaikan masa depan lah untuk nak jaga mama cerita dia. So, time tu Kak Sal lagi tertutup. Sebab Kak Sal lebih rapat dengan mama berbanding bapa cerita dia. So, bila jadi macam tu, habis hidup Kak Sal habis tutup terus. Cerita dia, Kak Sal tak kontak langsung dengan kawan-kawan tau. Kawan-kawan selalu tanya, apa jadi apa semua kan. Tapi Kak Sal dah give up dengan life. Fikir mama aja. Walaupun doktor kata time tu berapa persen je dia nak boleh hidup apa semua kan. Tapi Alhamdulillah sekarang ni 9 tahun mama duk hidup. Tapi dalam keadaan stroke lagi lah kan cerita dia kan. So, bila kita anak sulung, Kak Sal anak sulung daripada 8 beradik. Orang nampak kita anak sulung tapi tak mengaji. Itu problem dia. Orang makin kata. Ni komunikasi yang tak baik lah. Komunikasi yang tak baik adalah orang main kata. Tapi dalam kata-kata orang tu, Kak Sal ambil sebagai benda tu push diri Kak Sal. Dia kata kat aku, hang ni jadi perempuan dah kali macam ni je ke, tak ada masa depan apa semua. Sebab zaman Kak Sal tu orang start dah kata orang kena ada sijil lah cerita dia kan. Walaupun kita perempuan, orang dulu fikir apa? Perempuan tak payah ada sijil sebab dah kali masuk dapur je. Tak. Zaman Kak Sal dah start orang kena ada sijil. So Kak Sal dah kena kecam, bukan dengan orang jah tau, dengan adik-beradik yang terdekat, makcik, pakcik apa semua. Tapi waktu tu Kak Sal ambil kata-kata dia orang tu sebagai kekuatan. Kak Sal fikir mama buat PhD tau. So, kita ni anak dia. Takkan kita ni sampai SPM je. Stam pun dah tak boleh nak ambil dah sebab mama stroke. So, apa yang jadi? Bobo buat satu benda, hantar Kak Sal mengaji kat Indonesia. Kenapa pergi hantar kat Indonesia? Sebab Kak Sal ni anak manja. Yang kalau duduk dalam Malaysia, esok kan balik. Cerita dia. Takkan stay dekat asrama lama-lama. Perangai macam tu cerita dia. So, Bobo bila hantar ke Indonesia, tak hantar je pun kat Bandar Aceh. Hantar pergi sana, bila Bobo tak bagi duit, kita tak boleh balik. So, kita lah yang dipaksa untuk survive. Sebenarnya hidup kita nak bantu diri kita. Nak komunikasi, nak bina confident dalam diri sendiri tu. Sebenarnya diri sendiri yang kena start, bukan orang lain. Orang lain boleh paksa, orang lain boleh cakap. Tapi kalau kita membeku, mengerah, tak buat, memang takkan jadi apa. So, waktu duduk kat Indonesia tu, Kak Sal cakap serius lah. Kak Sal antara student yang paling problem dengan komunikasi. Sebab apa? Bahasa Indonesia. Yang sana, orang Indonesia, dia orang, sebab Kak Sal duduk dekat Aceh, dia orang cakap bahasa Aceh tau. Dia orang tak cakap bahasa Indonesia. Yang kita duk tengok dalam drama-drama TV, no. Dia orang tak cakap macam tu tau. Kalau dia orang kata tak ada duit, kat sana bukan cakap enggak ada wang, tak. Dia orang cakap hanapeng. Nampak dah beza sangat-sangat. So, Kak Sal jadi satu kejutan budaya waktu pergi sana. Waktu tu macam, aku dah lah
Melayu. Problem ni nak tambah dengan Indonesia, nak tambah dengan bahasa Aceh. Kita nak komunikasi, kita kena tahu bahasa orang. Kalau lah katalah dalam kelas-kelahan, ada orang-orang yang lain daripada orang utara, lain daripada negeri asal kita. Kita nak cakap Cina dengan orang, payah nak cakap dengan orang kalau kita tak tahu bahasa dia orang. So, Kak Sal jadi problem yang macam tu. Tapi, apa yang Kak Sal buat? Kak Sal buang perasaan malu tu. Jangan simpan perasaan malu tu. Jangan duk rasa macam, tak reti, tak apa semua kan. Waktu tu, still, Kak Sal berharap kepada kawan-kawan untuk tukar jadi translate. Tapi Kak Sal tahu. Bayangkan, Kak Sal bukan cakap dalam, Malaysia, Indonesia waktu nak kena present. Kak Sal cakap dalam bahasa Kedah, Indonesia. Bayangkan macam mana tu. Memang problem kan. Habis lah cerita dia. Tapi Kak Sal berani untuk bercakap. Memang gagah. Terketak-ketak di depan tu cerita dia. Lecturer gelak kat kita apa semua. Kawan-kawan hak lain pun. Ya ada yang kesian, ada yang gelak apa semua. Memang pengalaman tu tak dapat dilupakan cerita dia. Macam Kak Sal dah ada istilah pengalaman yang menyebabkan Kak Sal tertutup dan tiba-tiba nak terbuka. Macam mana nak buat tu? Okay. So, salah satu macam sekarang ni program apa istilahnya organisasi kan. Kak Sal join. Kak Sal join dekat Aceh juga benda tu sebab nak cuba, nak berani. Waktu tu kan, Kak Sal antara orang yang di anti lah. Sebab Kak Sal tentang geng-geng tu. Hang buat program salah. Hang cakap lain, hang buat lain. No. Kak Sal waktu tu, awal-awal sengap lah dengar dia orang dia cakap. Kadang kan kita AJK bawah. Bukan Kak Sal nak hasut AJK bawah ni maksudnya kan. Kadang kita AJK yang bawah kita nampak tau. Orang atasan tu buat salah. Kita rasa tak puas hati. Kadang orang atasan ni, dia orang ajak. Macam contoh program hari ni. Kak Sal tak kata kat siapa, jangan terasa hati pula kan. Katalah macam contoh hari ni program. Semua ketua-ketua dengan penolong semua kata, kita buat program besar, kita kena main masuk, join apa-apa. Dia orang sendiri tak masuk pun. Dia orang paksa AJK bawah yang masuk, suruh ahli-ahli bawah yang masuk. Macam tu. Waktu tu Kak Sal awal tu dengar tu kan sengap. Dengar Kak Sal bukan hasut dengar dulu. Lepas tu, Kak Sal macam, Kak Sal diri Kak Sal sendiri, kan ada Kak Sal kata point dia, kita kena jujur. Kita kena sentiasa jujur. So, Kak Sal ni jenis tak leh. Bila benda tu duduk dalam diri Kak Sal rasa macam Kak Sal tengah tipu diri sendiri. Cerita dia. Aku tahu benda ni salah. Dia orang ni lebih je. Tak boleh ni, tak senang ni. Macam mana? Dah kali Kak Sal meluahkan segalanya. Tapi Kak Sal kita nak luah tu, ni sebab ni pendapat diri sendiri. Kita kena hormat dengan orang yang depan kita. Sebab dia orang tu ketua. Maybe dah Kak Sal lagi tua dari dia orang. Tapi masalahnya kita kena fikir, dia orang tu ketua. Dia ni penolong. Dia orang ada pangkat. Kita ni orang bawah. Kita kena hormat waktu nak bercakap. Nak jujur ni, tapi kena hormat. So, apa kita buat? Waktu Kak Sal cakap macam ni, Kak Sal cakap dulu, Assalamualaikum, intro, benda biasa-biasa. Kak Sal cakap, aku ada benda nak sampaikan. Kak Sal ni, sebabkan kita buat program formal campur informal, gelaran diri Kak Sal. Tapi hakikatnya Kak Sal kat luar, sembang dengan orang cakap aku hang je. Tak kira dia tua ke, muda ke. Memang Kak Sal jenis macam tu. Sebab family Kak Sal tak biasa tau. Kami adik-beradik, 8 beradik, tak ada siapa panggil kakak, adik, Nat tahulah, tanya Nat. Kami semua sembang panggil nama Sunda, Serahik, Mama, Baba, macam tu je. Kami tak ada Kak Ngah, Kak Teh, apa yang orang Melayu buat tu tak ada. So korang kena tahu tau. Sebab tu kata kita kena tahu latar belakang cerita orang tu. Kenapa bila cakap dengan dia banyak cakap aku hang lah. Dia macam tak hormat aku lah. Kak Sal pernah jumpa tau orang macam tu. Dia rasa diri dia berumur. So, berumur setahun je pun. Aduh, bagi berkira cerita dia. Kadang berumur sebulan je pun. Dah nak suruh aku panggil kak dah. Cerita dia. Lepas tu, Kak Sal tak biasa cerita dia. Ni nak gelak diri Kak Sal pun rasa pelik. Sebab biasa dia cakap, aku hang je dengan orang. So, waktu dalam program tu, orang dah tahu tau Kak Sal jenis macam tu. Kak Sal pun cakap lah, aku nak sampaikan satu benda ni. Aku tengok program ni, problem lah. Cerita-cerita dah. Bubuh semua. Sekaligus bubuh. Sebelum tu Kak Sal hamak dulu. Bagi aku cakap dulu, korang jangan cakap. Korang dengar je dulu. Lah kali baru korang cakap. Kak Sal bagi. Kita kena bagi tahu dulu. Yang kita nak bercakap semua benda. Sebab kadang, bila kita bercakap, orang potong. Kita baru cakap 5 minit. Orang bagi. Dia jadi benda tu tak tersampai. So Kak Sal jenis Kak Sal buat macam tu. Dengar apa benda aku nak cakap. Saat lagi hang komen. Macam tu Kak Sal. Okay, so Kak Sal akan cakap.
Aku tak puas hati dengan program. Aku tak puas hati. Korang ni buat teruk lah. Apa semua benda tak ada apa-apa. Okay, so dulu orang takut orang Kak Sal. Sebab yalah jenis bercakap macam tu kan. Tapi lama-lama orang tahu Kak Sal cakap tu maksudnya jujur. Kak Sal cakap tu nak sampaikan. Kak Sal suka tak nak ajak orang. Kak Sal bangga tak sebenarnya bila orang pandang Kak Sal ni seorang yang jujur, orang yang terus terang. Sebab bila buat macam tu, orang takkan berani nak tipu kita. Orang takkan berani nak macam nampak kita bertopeng-topeng. Orang yang akan main kat kita ikhlas dengan kita. Sebab dia tahu kita ikhlas dengan dia. Cerita dia. Macam Kak Sal tak suka ke orang tu. Okay, Kak Sal ni hidup dalam dunia. Kan kata kawan-kawan kan. Free hair. Yang daripada yang bertutup aurat elok-eloknya dan free hair. Na'udzubillah lah cerita dia. Semua ada lah cerita dia. Tapi kalau orang tengok Kak Sal jalan, akan nampak Kak Sal yang bertutup begini and ada seorang free hair. Orang akan pandang benda tu sangatlah buruk and orang akan kata apa semua. Tapi Kak Sal je cakap, kalau korang nak kawan dengan orang yang macam tu, korang sendiri kena kuat dulu. Sebab nak berkomunikasi dengan dia orang, korang nak lepak dengan dia, kawan kan, nak pergi minum sekali apa semua tu kan. Kita mungkin terikut dengan dia orang. Tapi apa Kak Sal cuba buat? Dia orang kena ikut aku. Aku semayang, dia orang ikut. Macam tu. Aku nak puasa, dia orang kena ikut. Kawan-kawan Kak Sal ada yang tak puasa. Islam kita. Jujur cakap. Cerita dia. Tak puasa, buat maksiat. Dia orang sikit pun tak takut dosa. Kita tengok yang takut tengok dia orang cerita dia kan. So, benda-benda macam tu memang dia akan ada efek. Bila kita dah jujur dengan orang tu macam, tahu kawan-kawan Kak Sal ni, bukan nak kata walaupun dia orang ni free hair, walaupun dia orang ni seksi nak mampu apa semua, tapi bila orang lain kata kat Kak Sal, dia orang pergi pertahankan Kak Sal. Sebab dia orang tahu apa, kita ni terus terang. Kita ni orang yang jujur. Kita ni kalau nampak dia orang buat something wrong, kita bercakap dengan dia orang. So, dari benda tu memang sangat penting untuk kita jujur. Kita jujur straight to the point dengan orang tu. Jangan macam, ada orang tahu, Kak Sal paling rimah bercakap dengan orang yang berbahasa basi, berbunga-bunga. Nak cakap apa sebenarnya? Kak Sal memang tak suka. Kadang Kak Sal macam, nak cakap apa? Beritahu terus. Jangan macam, apa dia ni? Nak cakap apa? Sebab bila kita bercakap dalam keadaan yang keliru, kita point tu takkan sampai dekat orang tu. Orang tu sendiri akan confused. Kak Sal selalu confused. Lagi-lagi Kak Sal ni dengan problem bahasa sampai ke hari ni. So, waktu duduk kat Indonesia, macam Kak Sal cakap, dia jadi Kedah Indun. Kedah Indun waktu tu memang kawan-kawan lah yang banyak bantu. Kadang kita tak tahu nak cakap macam mana. Kawan-kawan macam, ibu, dia ngomongnya kayak ini. Kak siapa dah kelas Indun ni? Dia kata macam tu lah. Dia maksudnya gini. Lepas tu, satu lagi, tips dia nak mengaji ni, waktu dalam kelas, jangan takut dengan lecturer. Tapi hormat lecturer. Biarlah lecturer tu macam mana pun. Kalau nak kata kan, Kak Sal punya lecturer kat sana, semua boleh dikatakan na'udzubillah lah. Ada yang tak semayang, ada yang free hair, ada macam-macam. Kita tak boleh nak pandang tau benda tu. Tapi kita pandang dia sebagai guru kita yang nak sampaikan ilmu kat kita. Memang orang semua mesti pernah tengok kan yang viral yang kata suruh pergi jual gelang apa. Atau yang lecturer yang lebih kurang tu kan, yang viral tu kan. So, memang orang pandang dia macam tu.